السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزغرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, Pengerusi Surah Ad-Diniyah Tuan Haji Zul, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah Ustaz Faizal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dalam sebuah hadis sahih diterangkan bahawa manusia itu di hari itu berdiri tenggelam dalam peluh masing-masing sehingga ke pertengahan telinga mereka, dan dalam hadis yang lain dinyatakan keadaan mereka berbeza-beza bergantung kepada amalnya sebagaimana yang diterangkan di atas. Sedangkan dalam hadis mengenai syafaat seperti yang akan diterangkan nanti dinyatakan inna syamsa tadnu minal ibadi yawmal qiyamah fatakunu minhum ala masafati mailin fa'inda dhalika yu'rafuna bihasbil a'mal. Sesungguhnya matahari sangat hampir kepada manusia pada hari kiamat, jaraknya dari mereka hanya satu batu. Ketika itu mereka dikenal sesuai dengan amal masing-masing. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada ayat Al-Quran dan hadis yang kita baca, sebut bahawa ayat tadi daripada surah Al-Mutaffifin sebut tentang kita ini akan berhadapan dengan Tuhan kita, kita akan dibangkitkan, akan berhadapan dengan Rabbul Alamin dalam keadaan berdiri. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berdiri. Kemudian dalam hadis yang kita baca tadi dan juga dalam riwayat yang lain yang kita pernah baca sebelum ni, bahawa manusia bukan sekadar berdiri, tetapi keadaan mereka berdiri bergantung kepada amal yang mereka lakukan. Ada orang yang berdiri ditenggelamkan dengan peluh, ada yang paras buku lali, ada yang sampai ke pinggang, bahkan ada yang sampai ke di antara pertengahan telinga dia ni. Maksudnya orang ni hampir-hampir ditenggelamkan oleh peluh dia. Bahkan ada riwayat yang menyebut bahawa ada orang yang tenggelam terus dalam peluh dia, bergantung kepada amal atas dunia dia. Kalau dulu atas dunia dosa dia tidak banyak, mungkin dia akan tenggelam paras buku lali, ataupun mungkin separuh daripada badan dia. Tapi ada orang yang akan tenggelam dengan peluh dia sampailah dia dalam keadaan kelemasan dengan peluh dia sendiri ketika berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kerana apa? Kerana hari tersebut cuaca dia sangat panas. Dalam riwayat sebut bahawa jarak di antara matahari dengan kita pada waktu mahsyar tersebut adalah satu batu. Satu batu ini maknanya dia sangat dekat lah dan sangat panas. Dalam keadaan kita hari ini pun matahari berjuta kilometer dengan kita, kita masih lagi terasa panas. Dengan perubahan cuaca, kadang-kadang kita jemur baju pun sekejap jadi kering. Panas sangat. Bahkan ada orang yang kena stroke haba. Orang yang pergi menunaikan haji tahun ni dia kata cuaca sangat panas kan. Ada kawan-kawan saya yang jadi petugas
haji dekat sana, mereka pun tumbang. Mereka jadi petugas pun tumbang kerana cuaca sangat panas. Sedangkan itu hanyalah sangat kecil dibandingkan dengan mahsyar yang jarak matahari dengan manusia pada ketika itu hanyalah satu batu saja, dekat sangat. Maka logiklah dalam keadaan satu batu, cuaca sangat panas, manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditenggelami oleh peluh dia sendiri, habis tenggelam. Baik. Ini dalam bab peluh lah tuan-tuan. Dia ada dalam macam-macam keadaan. Kita ada baca riwayat sebelum ni, ada orang yang bukan sekadar peluh, bahkan muka dia ke bawah, kaki dia ke atas. Dan ada orang yang dia ini dibalut oleh besi. Badan dia ni dia kena balut dengan besi. Macam kita tengok orang buat sandwich ke, orang buat Swiss roll ke, maknanya dia letak sausage balut dengan roti. Macam itulah ada setengah manusia yang akan dibalut dengan besi panas. Mereka ni apa? Mereka ni adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ayat ni cerita tentang orang yang tak nak keluarkan emas dan perak, tak nak keluarkan zakat emas dan perak, maka emas dan perak ni Allah Ta'ala akan jadikan seperti streka, membalut badan depan, belakang, kiri, kanan. Dan Allah Ta'ala sebut fadhuku ma kuntum taknizun, yang dulu kamu simpan, kamu kedekut tak nak keluarkan zakat, maka kamu akan diazab dengan apa yang kamu simpan ni. Rasakanlah apa yang kamu simpan dulu. Maka besi ni akan dipanaskan dan dia sepanjang duduk di mahsyar menunggu hisab Allah Ta'ala, selama tu dia kena azab. Dan ada orang yang dalam keadaan dia ni tidak mengeluarkan zakat binatang ternak, dia kena pijak dengan binatang ternak dia. Contoh, kita katakan dia ada lembu yang banyak, dia tidak mengeluarkan zakat atas ternakan dia, maka Allah Ta'ala akan jadikan lembu ternakan itu segemuk-gemuk lembu, maka lembu ni akan memijak dia, pijak, habis lembu yang terakhir, lembu yang pertama akan pijak semula, sampailah dia ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk syurga ataupun neraka. Maknanya sampailah dia ni dihisap, kemudian Allah Ta'ala tentukan sama ada dia masuk syurga ataupun masuk neraka. Kalau kita kata orang ni dah kena azab, nampak cerah dia pergi neraka lah, sebab dia dah kena azab dulu dekat mahsyar dah. Ada orang yang begitu. Yang ni disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Maknanya di mahsyar tu bukan sekadar berdiri, ada orang yang dah terima azab dekat mahsyar tu lagi. Baik. Dalam hadis yang kita baca ni dia berkaitan dengan panas. Maknanya cuaca yang sangat panas, yang umum, yang paling kurang sekali orang akan terkena panas. Namun dalam keadaan mahsyar yang panas ni, ada orang yang dia dapat lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak terasa panas. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, Allah Ta'ala akan lindung dia. Seperti mana dalam keadaan-keadaan yang lain. Seperti mana orang yang beriman duduk dalam kubur, duduk dalam barzah, dia tidak akan terasa lama dalam barzah tu, walaupun dia telah meninggal lama. Tapi orang yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ni akan merasa lama kena azab dengan Allah Ta'ala. Maka begitu juga di mahsyar, orang lain berasa panas, tapi ada golongan daripada manusia yang dapat lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtima'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Baik. Ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan selain daripada naungannya. Hari yang kita sebut panas tadi, matahari satu batu daripada kepala, tapi ada 7 golongan ni dia akan dapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia ni terkena bayang dan tidak akan terkena panas. Maknanya ada lindungan tadi, tidak akan terkena panas. Jadi kita ni kalau boleh dapat salah satu daripada 7 ni. Tak dapat semua, dapat salah satu daripada 7 ni pun alhamdulillah. Kerana dapat salah satu daripada 7 golongan ni, insya-Allah kita tidak akan kepanasan di mahsyar nanti. Iaitu yang pertama, al-imamul adil,
pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang membesar dalam keadaan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya tertambat di masjid. Yang keempat, orang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua orang yang saling mencintai Allah Subhanahu wa taala kerana Allah. Kedua-duanya berkumpul dan berpisah kerana Allah. Dan orang yang bersedekah dengan merahsiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang sedekahkan oleh tangan kanannya. Baik, Nabi sebut 7 golongan ni. Kalau boleh kita jadi salah satu daripada 7 golongan ni. Dan nak jadi 7 ni, dia bukan satu benda yang mudah. Sebab tu disebut mereka ini yang dapat buat salah satu daripada 7 ni, dapat jadi salah satu golongan daripada 7 ni, mereka ni akan dapat kelebihan. Tapi nak dapat benda ni susah. Kerana nampak je senang disebut ni, tapi nak dapat ni susah. Dia perlu satu mujahadah untuk dapat benda ni. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bukan senang tuan-tuan nak dapat pemimpin yang adil. Nak jadi pemimpin yang betul-betul adil, yang kita masyhur dalam sejarah kita selain daripada Rasulullah, selain daripada Khulafa ar-Rashidin, Umar Abdul Aziz. Tuan-tuan mungkin boleh sebut, mungkin ada beberapa nama saja yang kita sebut orang pemimpin ni yang betul-betul adil. Payah kita nak jumpa. Kerana biasanya bila jadi pemimpin mesti akan ada sesuatu yang akan menyebabkan dia ni berlaku satu isu, dia mungkin tidak berlaku adil, dia mungkin kurang memerhatikan rakyat dia dan sebagainya. Kerana apa? Kerana cabaran jadi pemimpin ni bukan satu benda yang mudah. Kita hari ni tidak jadi pemimpin, kita duduk di bawah ni mudahlah kan. Orang ni bila dia duduk dalam posisi yang lain, dia senang lah kata, dia buat ni, keluarkan formula ni kata gini. Senang lah, dia tak duduk dekat tempat tu kan. Tapi bila duduk dekat tempat tu, barulah dia tahu, susah rupanya, bukan semudah tu nak bercakap tu, bukan semudah tu nak bantu ni, bukan semudah tu nak laksanakan ni. Dia satu benda yang payah. Maka sebab itulah dikatakan nak jadi pemimpin yang adil ni satu benda yang payah. Kerana apa? Kerana kemungkinan dia akan berlaku tidak adil juga. Kerana nak jadi 100% susah. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri radhiyallahu an pernah ditegur oleh rakyat dia. Sayyidina Umar satu hari pada zaman dia dapat agihan kain, subsidi kain. Kerana zaman dulu kain ni satu benda yang mahal. Dan juga kain ni kita pun tahu dia bukan dibuat di Hijaz lah, di Mekah Madinah ni orang tak buat kain sangat. Kita pun tahu dia lebih banyak jual kurma, benda-benda lain lah. Kain ni mungkin ada yang datang, kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, pakaian Nabi ni kain ni banyak datang daripada Yaman, ada yang datang daripada Syam. Orang Hijaz ni tak ada kain, dia bukan production dia. Jadinya kain ni dapat, dan Sayyidina Umar Al-Khattab bagi kain. Cuma kain ni tak cukup sebenarnya. Tapi bila dia bagi tu kita kata subsidi lah. Maknanya orang kalau nak buat baju kena tambah kain lain. Kain tu cukup lah untuk buat tambahan saja, meringankan beban. Jadi Sayyidina Umar bagi kain kepada semua orang, dan kain tu memang tak cukup nak buat baju. Satu hari rakyat dia nampak bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab kain subsidi tu boleh cukup buat baju. Maka orang mula petikai, wahai Umar, mana kau dapat kain ni? Kalau ikutkan kain ni tak cukup nak buat baju. Dan kita pun tahu Sayyidina Umar Al-Khattab bukan kecil-kecil punya orang. Sayyidina Umar Al-Khattab ni orang yang berbadan besar. Naik, orang duduk atas kuda, dia berdiri biasa, kepala sama tinggi orang yang duduk atas kuda tu. Makna tinggi betul Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Jadi boleh cukup lah tu nak buat baju. Maka orang petikaikan, tantah Amirul Mukminin ni ambil baju daripada kain subsidi agaknya. Orang lain punya subsidi dia pergi buat baju dia. Dia ambil beberapa helai mungkin. Kemudian anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar pun mula terangkan. Dia kata sebenarnya tidak, aku bagi bahagian aku pada ayah aku sebenarnya. Bahagian yang aku punya tu aku bagi pada ayah aku supaya dia boleh mencukupkan untuk buat pakaian. Mungkinlah Sayyidina Umar pada waktu tersebut pakaian dia terlalu teruk sangat, jadi anak dia pun bagi hadiah kepada ayah dia. Dan kita pun tahu kisah Sayyidina Umar ni baju dia yang masyhur ada 2 helai je. Musim panas, musim sejuk kan. Dan yang itu pun penuh dengan jahit, dengan tampalan, penuh dengan koyak. Jadi mungkinlah pada ketika itu anak dia nak hadiahkan kepada ayah dia kerana dia tengok ayah dia ni sangat daif pakaian ayah dia tadi. Jadinya kita sebut bahawa nak jadi pemimpin yang adil ni bukan satu benda yang mudah. Kenapa? Kerana sebalik daripada kelebihan ni, maknanya yang adil dia akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ni maknanya dia harapan dia cerah, akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kalau dia tidak adil, maka tuntutan-tuntutan daripada orang yang berada di bawah dia berat dan nampak macam cerahlah dia ni pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebut pemimpin ni sebelah kaki dia berada dalam neraka.
Kenapa? Kerana kalau dia tidak berlaku adil, dia tidak melaksanakan tugas dia dengan betul, tidak melaksanakan amanah dia dengan betul, maka dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penatlah sebab kita ni tuan, kita ni tak payah jadi pemimpin pun, kita ni dengan diri kita sendiri pun kita penat kalau Allah Subhanahu Wa Taala tanya. Kita ni tanggungjawab kita ni dengan orang, dengan ahli keluarga kita, kita jalan tanggungjawab ke tidak? Isteri kita didik ke tidak? Anak kita didik dengan betul ke tidak? Dengan jiran tetangga kita jalankan tanggungjawab ke tidak? Bab diri sendiri pun kalau kena soal pun pening kepala. Apatah lagi kalau Allah SWT soal benda-benda yang besar yang duduk bawah kita, maka kita akan lagi pening. Sebab itulah kita telah sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni yang masyhur bahawa bagaimana para sahabat, generasi sahabat ketika di zaman tabi'in, mereka ni orang nak lantik bagi jawatan, mereka akan melarikan diri, tak nak pegang jawatan. Kenapa? Kerana takut bila pegang jawatan akan menyebabkan pening dekat akhirat nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menambahkan beban kita. Tetapi orang zaman hari ini dia tidak nampak perkara tersebut, tapi orang nampak benda tu sebagai kelebihan. Kenapa? Kerana dia nampak wang ringgit punya pasal. Dia tahu kalau pegang ni senang, pegang jawatan, boleh duduk jawatan dekat GLC, boleh jadi pengarah syarikat, boleh jadi tu, boleh jadi ni. Orang duk nampak benda-benda tu. Yalah, benda tu memang nampak lah, tapi dia punya bebanan tu tak berbaloi kat akhirat kalau tu. Jadi sebab itulah kita ni sepatutnya tidaklah mengejar jawatan. Mana kalau orang lantik tu lain cerita lah, kerana orang nampak. Mungkin dalam kalangan kita ni ada kita ni nampak macam yang lain tu tak mempunyai kelayakan. Kita ni sesuai, orang tengok dia ni yang ramai inilah dia yang paling okey sekali. Jadinya kalau kita begitu, itu lain cerita lah. Ni yang cerita yang kita kata dia yang nak terkedepan, dia kata dia yang melobi, dia yang apa semua nak bagi dia naik ke depan dan sebagainya. Yang ni dia bertentangan lah daripada apa yang dibuat oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, payah nak dapat. Kemudian yang seterusnya, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Ni pun susah juga nak dapat. Syabun, pemuda yang istiqamah, yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan umur muda dia untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Payah nak dapat. Kenapa? Kerana menjadi lumrah orang muda ni, dia tengah tenaga banyak, dia tengah keinginan nak tahu dunia banyak. Jadinya biasanya dia akan dilekakan dengan benda-benda lain. Nak buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni payah. Tak kira lah, semua lah kan, semua orang melalui zaman muda, semua orang ada lalu zaman nakal dia masing-masing lah. Sebab apa? Sebab nak jadi betul-betul baik ni kan, betul-betul baik, nak jadi betul-betul boleh istiqamah, jaga diri kita, taat pada Allah Ta'ala, maknanya menghabiskan masa beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat kerja-kerja agama pada usia muda ni bukan kerja mudah, bukan kerja mudah. Kenapa? Masa umur muda ni lah kita nak pergi main bola lah, kita nak buat macam-macam, badan tengah sihat, nak pergi hiking lah, nak pergi berlari lah, apa semua kan. Kalau tanya pakcik-pakcik hari ni, tanya kenapa tak main bola? Tak boleh, bukan tak nak main bola, tak boleh nak main lah. Dia kata lutut pun dah sakit, kaki pun ada gaut, pinggang pun kan salah tidur kan, besok tak boleh bangun pula. Jadinya nak main tapi tak boleh. Kenapa? Kerana badan dah tak sesuai dah, umur tua. Jadinya umur tua ni relax-relax lah, relax-relax, pergi masjid, duduk dengar kuliah, habis kan lepak kedai warung mamak. Jadi benda-benda relax-relax. Bolehlah, orang tidak pelik lah kita boleh menghabiskan masa buat ibadat pada Allah Ta'ala. Kerana kita pun dah bertenang, kita pun dah kenal dunia, kita dah merasa dah dulu waktu muda dah ni budak-budak ni baru main motor. Kita dulu dah main motor lagi lama dari dia dah kan. Maknanya kalau kita tengok budak-budak ni merempit kita dulu sama je macam tu kan. Kita dah lalui. Jadinya kita dah tak berapa nak kejar dunia sangat, kerana kita dah melalui zaman tu. Cuma orang muda dia berbeza pula, dia tak sempat lagi. Jadi dia tengok orang begitu, dia nak buat. Orang ni macam ni, dia nak try. Kawan ni main futsal ajak, dia nak try. Kawan ni ajak pergi mancing, dia nak try. Badan tengah sihat, tengah nak tahu dunia, nak ambil pengalaman dan sebagainya. Maka atas sebab tu payah bagi orang muda nak boleh istiqamah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Payah kan. Duduk madrasah boleh kena kurung. Kan? Duduk madrasah kena kurung boleh Cuba kalau keluar kan, duduk keluar nanti dah ada kerjaya sikit, dah ada kerja, dah ada duit, ada masa. Kalau tak kena gaya memang melingkup melingkup. Ramai kawan-kawan kita pun tahu kan, duduk kat madrasah memang boleh warak apa semua kan. Memang duduk kat undang-undang madrasah tak boleh buat apa. Bila start masuk universiti, dia ada kebebasan sikit, habis melingkup. Apa pun tak jadi. Kadang kita pun tengok kawan-kawan kita bila tengok alumni, kawan-kawan, ni dulu kan kat sekolah ni warak dia kita. Tengok lain macam dia sekarang. Kenapa? Kerana dunia punya cabaran terhadap orang muda. Dan sebab itulah malaikat dia pelik melihat orang muda
yang boleh taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang muda ni cabaran besar. Tapi malaikat tidak pelik. Bagi orang-orang yang dah senior-senior ni taat pada Allah Ta'ala, malaikat tak berapa heran sangat. Kerana orang pun tahu bahawa orang ni dia pun tunggu masa lah kan. Maknanya hidup dia dah hujung-hujung. Dia pun tak tahu bila masa Allah Ta'ala akan jemput dia. Kerana kalau ikut sunnatullahnya, biasanya orang yang lebih tua ni lagi dekat lah. Tapi kita kata mati ni tak kira usia, boleh jadi muda pun mati juga, cuma mengikut kebiasaannya. Jadinya orang-orang lama ni malaikat dia tak pelik sangat. Tapi kalau orang muda dia boleh taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia satu benda yang menghairankan. Kerana sebab tu kalau boleh yang muda-muda ni cuba capai yang ni, yang kedua ni, syabun nasya'a bi ibadatillah. Bukan kata kita ni tak boleh nak bersosial dengan kawan, tak boleh nak pergi main bola, tak boleh nak pergi naik gunung ke apa, boleh, tak ada masalah, buatlah pun nak buat pun. Cuma dalam masa yang sama taat pada Allah Subhanahu Wa Taala kena jaga juga. Mana aurat kita kena jaga, solat kita kena jaga, duduk dalam majlis ilmu, hubungan kita dengan Allah Taala, amal kita kena jaga, jauhi diri kita daripada dosa. Maka yang tu pun dikira sebagai pemuda yang nasya'a bi ibadatillah. Maknanya sentiasa menjaga hidup dia dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kadang-kadang ada orang yang masa muda dia rasa nantilah buat amal ibadat, nanti tunggu tua-tua lah, dia kata. Muda-muda ni tak payah buat dulu, kata. Muda-muda ni enjoy katak puru, dia enjoy buat apa dia suka. Sedangkan kita tak tahu, sepatutnya kita istiqamah buat amal kita ni sejak kita sihat. Kenapa? Kerana kita tak tahu bila masa Allah Ta'ala akan tarik nikmat kesihatan kita ni. Sementara kaki kita ada, sementara badan kita sihat, kita boleh berjalan, maka kita datanglah masjid, solat jemaah, buat amal soleh dengan fizikal yang kita ada. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Boleh jadi Allah Ta'ala tarik kaki kita satu hari nanti, kita tak tahu. Kerana Allah Ta'ala kalau nak tarik nikmat ni sekejap je. Kita naik motor, elok-elok, tiba-tiba ada lori langgar ke, tiba-tiba jadi sesuatu yang kita tak ingini, kemudian kaki kita tak boleh jalan. Habis dah peluang kita untuk solat berdiri, habis dah peluang kita untuk menggunakan kaki kita untuk jalan taat pada Allah SWT, habis dah. Tapi kalau waktu kita sihat ni, kita menggunakan usia yang kita ada untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita sakit nanti dia tetap dikira sebagai amal soleh, tetap dikira. Kerana kita tak mampu nak berjalan sebab kita diuji. Tapi kalau kita ni daripada muda memang sihat, Allah Taala bila sakit Allah tetap akan kira kita sebagai orang yang istiqamah dalam buat amal soleh. Dan juga usia muda ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang lain sebut bahawa tidak akan bergerak kaki anak Adam hinggalah ditanya, salah satunya adalah umur muda dia digunakan untuk apa. Sebaiknya umur muda ni gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala dan menuntut ilmu. Ini benda yang paling penting. Umur muda ni kita ada lebih kurang 10 tahun umur muda lah. Kita ambil umur muda ni maksimum sampai umur 30 lah. Walaupun 30 lebih tu orang kira muda lagi. Tapi umur yang betul-betul muda ni kita kira sampai umur 30 tu lah, tu betul-betul muda. Maknanya dalam usia-usia tu penuhkan diri dengan menuntut ilmu. Kita habiskan 5-6 tahun kita untuk menuntut ilmu, maka dia akan memudahkan urusan hidup kita sepanjang hayat kita. Kita habiskan 10 tahun, maka dia akan hidup kita lepas tu dia akan jadi lebih baik lagi. Kita berkorban. Jangan kita waktu muda ni kita leka, lalai, sampai dah umur dah start dewasa, dah start kita fikir matang, baru kita rasa macam menyesal lah umur muda dulu tak buat begitu. Ini salah satunya benda yang perlu dimainkan peranan adalah mak ayah lah kan. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dia tak perasan, umur muda dia tak perasan apa benda future dia masa akan datang, dia nak kerja macam mana, dia apa yang perlu dibuat, dia tak perasan kadang-kadang. Tapi kita kena ingatkan dia. Kerana kalau kita aturkan kehidupan dia, kita aturkan pelajaran dia dan sebagainya, nanti bila dia dah umur 30-an barulah dia sedar, alhamdulillah, syukur mak ayah aku hantar pergi mengaji gini, syukur mak ayah aku galakkan aku sambung belajar dan sebagainya. Alhamdulillah hidup kita ni bila ada ilmu Allah Ta'ala akan naikkan darjat kita dan kita akan berbeza. Kita kata bahawa zaman sekarang ni zaman yang agak merisaukan kerana ramai daripada budak-budak muda tak minat nak sambung belajar hari ni. Ramai. Saya ada mengajar dekat ILP, ada ceramah dekat politeknik. Kadar kemasukan pelajar beberapa tahun ni sangat-sangat rendah. Ada yang biasa satu batch masuk 600 orang, masuk tak sampai 100. Ada satu tempat tu saya jumpa dengan dia punya staff dia kata pernah satu batch tu pensyarah lagi ramai daripada pelajar. Pensyarah dia ada, pensyarah kos tu ada, dia kata ada 16 orang, pelajar ada 14 orang.
Jadinya pensyarah lagi ramai daripada pelajar. Sampai dia kata pensyarah ni ada yang ngajar seminggu 2 kali je, gila-gila. Sebab kalau tak, nanti ada pensyarah yang tak dapat mengajar. Kenapa? Pelajar ada 14 orang je, pensyarah ada 16 orang. Sampai tak macam tu. Sampai pula jadi kes pula, dia kata, dia cerita kat saya. Sebab apa? Pensyarah tak ada kerja, pensyarah pergi punch, dia pergi keluar ke tempat lain. Lepas tu kena tangkap pula, waktu kerja ada dekat tempat lain. Tapi dia punch sebab apa? Sebab tak ada belajar. Mana kita kata suasana ni suasana yang sangat merisaukan. Kalau benda ni berterusan, lagi-lagilah budak-budak muda Melayu kita yang Islam ni tak minat nak semua belajar, maka kita kata bahawa 10 tahun lagi posisi-posisi penting yang tinggi-tinggi tu, maka mungkin akan dipenuhi oleh orang bukan Islam. Kenapa? Kerana orang Islam tak minat nak semua belajar. Benda ni dia tak lama pun, 10 tahun jadi lah kan. Kenapa? Kerana ia akan memenuhi posisi tu pada umur 30-an. Kalau hari ni yang umur 18 tahun, 19 tahun yang tak nak sama belajar, maka benda tu dia akan automatik berkurang dalam masa 10 tahun nanti. Kesan dia akan nampak dengan jelas. Jadinya waktu umur muda ni menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu sebahagian daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan kalau kita baca kisah para ulama dulu, maka kita akan kata bahawa kita ni belajar macam main-main ni sebenarnya. Kalau kita banding dengan kisah ulama dulu, kita ni belajar macam main-main ni. Belajar kita ni kalau banding dengan ulama dulu punya ketekunan, punya mujahadah cari ilmu, musafir jauh-jauh cari hadis, kita kata kita ni belajar ni mudah sangat dah zaman sekarang. Sangat mudah. Itu pun kita tak nak belajar lagi. Kita tak nak ambil pelajaran daripada apa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang saleh di zaman dahulu. Jadinya umur muda gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang tadi orang muda, yang ketiga ni di open, di umum, iaitu rajulun, orang lelaki. Rajulun qalbun mu'allakun fil masajid, orang lelaki yang hati dia sentiasa terpaut dekat masjid. Kan Nabi sebut hadis ni orang lelaki kerana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat berjemaah ni adalah orang lelaki. Orang perempuan ni tidak dituntut. Orang perempuan ni dia sembahyang kat rumah pun cukup. Tapi kita orang lelaki ni dituntut oleh Allah Ta'ala untuk datang solat berjemaah. Jadi salah satu daripada golongan yang dapat naungan Allah Ta'ala ni adalah orang lelaki yang hati dia qalbun mu'allakun fil masajid. Hati dia sentiasa terpaut dekat masjid. Sentiasa terpaut dekat masjid ni macam mana? Maknanya dia sentiasa menunggu waktu solat untuk solat berjemaah dekat masjid. Habis solat zuhur, dia balik rumah kejap, dalam hati dia menantikan, ni tunggu sekejap lagi asar ni. Jadi bila 10 minit sebelum asar dia dah bersiap dah, sentiasa menantikan waktu. Jadi habis asar balik rumah tunggu maghrib pula, sentiasa begitu. Kalau kita dapat begini, tak kiralah walaupun kita ni dalam keadaan bila pencen baru free ke apa, alhamdulillah kita jadi golongan begini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak tengok pada permulaan kita tengok, dia Allah Ta'ala tengok kepada hujung kita. Jadi yang muda-muda ni pula janganlah nak tunggu pencen baru nak macam tu. Jadi yang muda-muda ni pun kenalah jaga start. Kalau boleh jaga solat berjemaah tu jagalah. Maknanya mana tempat kita pun tahu, zuhur kat sini boleh sembahyang jemaah kat office. Yang ni asar je lagi boleh singgah sembahyang masjid dekat sini. Jadi maghrib lagi sembahyang kat sini. Kita jaga sembahyang berjemaah. Maknanya bukanlah sembahyang berjemaah tu mesti sembahyang jemaah satu tempat yang sama. Tak, yang penting dia jaga solat berjemaah tu tadi. Kenapa? Kerana dia termasuk dalam golongan ni tadi. Jadinya orang yang begini tuan-tuan, yang hati dia terpaut dengan masjid ni, maka orang beginilah yang selalu dapat kematian yang dicemburui boleh mati kat masjid. Kan kita baca kisah-kisah dulu dekat Kajang, dekat tempat saya tu ada berlaku seorang Bilal tu meninggal ketika sujud solat berjemaah. Kenapa? Bila tanya ahli keluarga dia kata ayah dia ni memang kalau nak ajak berjalan pun payah. Ajak berjalan payah sebab apa? Sebab dia duk sayang sembahyang jemaah. Dia kata kalau sembahyang jalan nanti musafir mungkin akan tertinggal sembahyang jemaah kerana kita pun akan jamak kasar dan sebagainya. Jadi dia sayang nak tinggal sembahyang berjemaah ni tadi. Jadinya orang begini kerana dia sungguh-sungguh dalam hidup dia jaga sembahyang berjemaah dia, maka tidak peliklah Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia mati boleh dalam keadaan solat berjemaah. Kita ni dengar berita begitu tapi kita tak macam tu kan. Kita duk baca kat Facebook, kita pun share, kita kata kematian yang dicemburui. Untungnya orang begini mati sembahyang jemaah. Tapi kita sembahyang jemaah tak jaga. Macam mana nak dapat mati sembahyang jemaah kan? Payahlah. Orang azan maghrib kita pun duduk kat pasar malam lagi. Orang azan asar pun kita duduk kat warung lagi. Jadinya payahlah nak dapat sembahyang mati dalam keadaan begitu. Jadinya kita cuba jaga. Yang seterusnya adalah jaga solat berjemaah dekat masjid. Hati ni kalau boleh sentiasa terpaut dekat masjid. Orang yang sentiasa mencintai program
program-program di masjid, orang yang termasuk dalam kalangan orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi AJK masjid, jadi AJK surau dan sebagainya, program-program hidup dengan tenaga dia dan sebagainya. Alhamdulillah, orang begini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah satu surau saya kuliah dekat Semenyih, baru ni waktu korban, ada salah seorang daripada jemaah surau tu ketika sedang lapah lembu korban, lepas sembahyang raya lapah lembu korban, tengah-tengah lapah lembu tu jatuh, tak lama meninggal dunia. Dalam berapa jam, ingat dia jatuh tu dalam pukul 10 pagi, dalam pukul 11 pagi tu orang dah umumkan dia meninggal dunia. Allahu Akbar, mati dalam keadaan hari raya Aidil Adha, kemudian tengah lapah daging korban, jatuh meninggal dunia. Kenapa? Allah Ta'ala bagi dia meninggal dalam keadaan begini, kerana dia istiqamah dalam program-program dekat surau, dia istiqamah dalam menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia dapatlah begini. Jadi kalau boleh kita jadi orang beginilah kan, jadi orang begini, tak kiralah yang muda ke, yang senior ke, kerana dalam hadis ni sebut rajulun, orang lelaki. Orang lelaki kalau tak pergi masjid, mana jenis memang koman habis lah kan. Memang kalau cerita dalam Facebook duk cerita pasal agama, pompang, kalau pergi ceramah dia lah yang takbir paling kuat sekali, Allahu Akbar, bergegar sampai. Tapi subuh tak datang jemaah, masjid sembahyang isyak pun tak nampak sembahyang jemaah. Tak payahlah duk main cerita Imam Mahdi lah, cerita apa akhir zaman, imam surau dia pun tak kenal, tak payahlah sembang je lah begini kan. Duk cerita Imam Mahdi, ciri-ciri Imam Mahdi apa semua, imam surau dia pun tak kenal, tak payahlah, tak payah ceritalah, sembang kosong je lah geng-geng ni kan. Tak payah. Baik, yang seterusnya adalah orang yang dia dalam hadis ni dengan terjemahan dia ni, dia tertukar-tukar dia punya apa nama susunan ni. Rajulun qalbun wa rajulani tahabba fillah ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rajulani tahabba fillah ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Payah nak jumpa juga ni. Kenapa? Kerana manusia biasanya bila dia berkawan atas suatu sebab. Dia biasa manusia ni dia berkawan atas satu sebab. Seperti mana yang kita baca dalam kitab Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, kan Imam Ghazali sebut tentang jenis-jenis sahabat ni kan. Ada orang yang kita boleh buat kawan daripada jauh, ada yang kadang kawan kita boleh buat kawan dekat. Kenapa? Kerana manusia ni dia tidak semua yang boleh kita kata kita sayang seorang ni kerana Allah Subhanahu Taala. Payah tuan-tuan nak jumpa begini. Kita boleh sayang seorang ni betul-betul, aku tolong dia kerana Allah Taala. Aku tolong dia kerana hadis Nabi kata, kalaulah kita tak ambil perhatian kepada saudara kita ni, kita bukan daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kita bukan daripada orang yang sempurna iman, yang tidak mencintai saudara dia seperti mana dia mencintai diri dia sendiri. Jadi kerana tuntutan agama, dia sayang kepada saudara dia. Payah tuan-tuan, payah. Nak jumpa gini payah. Lagilah apa? Lagilah bila kita duduk dalam kalangan negara yang memang Islam ramai. Dia payah nak rasa macam tu, sebab kita dah nampak rasa tak ada apa ni, biasa. Tu pun kita anggap kawan kita biasa. Tapi kalau kita duduk di negara yang mungkin kita komuniti minoriti Islam, dia mungkin akan rasa macam tu. Kata ni kawan kita ni orang Islam ni, kita kena jaga dia. Kawan kita ni orang Islam dalam kesusahan, kita kena tolong dia. Sebab apa? Sebab dalam keadaan minoriti, dia akan rasa persaudaraan tu kuat. Tapi bila kita duduk dekat tempat yang memang negara majoriti orang Islam ni, dia kurang sikit rasa macam tu. Nak rasa kita sayang seorang ni kerana Allah Ta'ala ni, dia kurang. Kita kata kita kena tolong dia ni sebab dia seorang Islam, dia kurang sikit rasa macam tu lah kan. Jadinya kalau orang ni boleh ada begini, sifat begini, dia bertemu kawan dia ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk program-program yang baik, dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang ni termasuk juga golongan yang dapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang seterusnya, seorang lelaki, wa rajulun da'asum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Seorang lelaki yang apabila diajak buat maksiat oleh seorang wanita, dhatu mansibin wa jamalin, orang perempuan ni ada kedudukan dan juga kecantikan, kemudian dia kata inni akhafu Allah, sungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun benda yang susah juga. Kenapa? Kerana menjadi kelemahan bagi orang lelaki adalah wanita. Kita baca kebanyakan pemimpin-pemimpin besar dalam sejarah jatuh sebab orang perempuan. Kita baca perang Troy kan, perang Troy. Troy ni jatuh sebab apa? Sebab Helena kan. Dia duduk curi perempuan ni daripada Greek,
bawa balik ke kampung dia. Jadi kerana tak tu jadi perang Troy, kerana perempuan dia. Bahkan banyak kita baca dalam sejarah-sejarah, kebanyakan pemimpin-pemimpin jatuh kerana wanita. Ini kesan orang lelaki kepada wanita ni sangat berat. Sebab itulah ada riwayat yang menyebut bahawa 40 syaitan belum tentu dapat mengganggu seorang lelaki, menggugat iman seorang lelaki. Tapi cukuplah dia hantar seorang perempuan yang cantik, dia akan cepat menggugat orang lelaki tu. Kenapa? Kerana orang lelaki ni salah satu kelemahan yang paling besar adalah wanita. Bukan sahaja kita orang biasa, bahkan manusia memang macam tu. Manusia lelaki ni memang begitu. Kan kita baca kisah Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa AS sampai ke kampung Nabi Shu'aib, kan, Madian, kan dia jumpa dengan anak perempuan Nabi Shu'aib dulu. Kan kita baca kisah dia. Anak perempuan Nabi Shu'aib, tunjukkan ayah Nabi Shu'aib kat mana. Kan anak perempuan Nabi Shu'aib duduk kat depan dulu. Nabi Musa duduk kat belakang. Tapi bila duduk kat belakang, nampak anak perempuan ni tadi jalan dengan selak kain dan semua. Maka Nabi Musa kata, tak apalah, kau duduk belakang, ya aku duduk depan. Kau bagi tahu jalan kat mana. Kenapa? Kerana cabaran tu tadi. Nabi Musa ni kata, bahaya juga tengok benda begini kat depan. Nabi Musa ni sebagai manusia pun dia terasa benda begini. Kenapa? Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarah, sampai hujung ayat itulah. Tapi awal ayat tu sebut apa? Zuyyina lin-nas, dihiaskan bagi manusia ni suka kepada syahwat zuyyina lin-nas hubbus syahwati minan nisa. Pertama sekali Allah Taala sebut dengan wanita dulu. Kemudian barulah harta benda, anak pinak apa semua ni, barulah seterusnya. Tapi yang pertama sekali dengan wanita. Jadinya sebab tu benda yang paling payah bagi orang lelaki adalah apabila digoda oleh wanita. Sebab tu kita kata, kalau kita kata kita ni, saya okey ustaz ni, orang goda saya macam-macam, saya tak jalan ni. Dia kata sekarang ni boleh lah sembang kan. Cuba kena betul-betul. Kadang-kadang bila kena betul-betul ni yang jadi melingkup ni kadang-kadang. Kita tak kena, tak tahu boleh lah kan. Kerana kita orang lelaki pasti akan ada rasa begitulah. Mesti akan ada rasa begitu. Mesti akan ada rasa begitu. Dia Ustaz Zaidul kata apa? Orang lelaki yang tak berasa dengan perempuan ni dia dua je. Mati pucuk, gay. Dua je yang tak rasa perempuan. Yang lain mesti dia akan rasa, dia akan rasa macam magnet, dia akan rasa tarikan dekat orang perempuan ni tadi. Jadi atas sebab tu Nabi SAW sebut, dia kata kalau orang gini dia dapat godaan daripada perempuan, bukan sekadar cantik, bahkan ada jawatan pula tu, ada jawatan besar, maknanya boleh bagi segala kemewahan kepada dia, janji dia ni sanggup buat maksiat dengan perempuan ni tadi. Maka dalam keadaan dia menghadapi pujuk rayu yang begini ni, ujian yang begini ni, dia boleh kata inni akhafu, aku tak nak buat lah sebab aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni boleh dapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita katakan bahawa yang Nabi sebut ni nampak macam ringan, sebut kat mulut boleh buat kan. Tapi kalau kita kena dekat posisi tu, belum tentu lagi tuan-tuan, belum tentu lagi. Macam kita cerita kawan yang orang geng rasuah ni lah kan. Kita duk kata, apalah ambil duit rakyat, rasuah sampai juta-juta ambil. Tak kena ke kita tak ada peluang nak akses benda tu depan mata kita kan. Jadi kita katalah, apalah ambil ni macam mana. Cuba kita satu hari ada orang offer kita, kau buat begini ni, kami dia sedia dalam bonet kereta tu ada 15 juta lah bonet kereta, cash boleh ambil. Ingat kita pun jadi macam 50-50 kan. Paling kurang mesti kita akan hilang pertimbangan sikit-sikit. Kita akan, ini juta ni maknanya, ini selesai hutang semua ni, itu hidup senang lepas ni. Kita akan jadi 50-50 juga. Sebab apa? Sebab dah mula dapat offer. Sekarang ni kita tak dapat offer kan. Kita tak ada orang nak tawar kita juta-juta, nak buat apa bayar juta-juta saja, tak ada apa kita kan. Jadi kita katalah apalah. Tapi kalau kita kena ujian tu, kita kata belum tentu kita boleh survive. Kalau kita mungkin kita dalam sikit, tak nak, aku takut Allah Ta'ala. Alhamdulillah iman kita kuat. Tapi kalau tak, habis. Sebab tu kita jumpa kadang-kadang ramai orang yang bila diduduk dekat satu posisi, habis, payah. Kan saya pernah sebut sebelum ni, saya ada seorang sahabat, dia duduk dekat pegawai besar lah, dekat tentera, dekat bahagian pemerolehan. Maknanya bahagian ni memang cabaran besar, supplier akan cari dia, vendor akan cari dia. Sebab ini kalau supply ni bukan kecil-kecil ni, supply satu tentera. Mana banyak ni kalau supply kiwi kasut pun cukup lah. Katakan supply kiwi kasut untuk ATM, bukan sikit-sikit kaki kiwi kasut ni. Daripada general sampai ke bawah, ingat rekrut apa semua tu. Jadinya dia kata disebabkan cabaran tu, dia berhenti awal. Dia ambil ni option, dia berhenti awal. Dia kata kawan yang ganti tempat dia tu, tak sampai 2 tahun, habis, sangkut.
Sangkut ke dalam. Sebab apa? Terlibat dengan rasuah. Mana kita kata bila kita pegang satu benda tu, tak dapat, kita kata tak pegang tak apalah, tapi bila dah pegang, cabaran itu lain macam. Bila kita kena uji. Sama juga kita kata dalam hadis ni. Pasal perempuan ni, mana sekarang ni kita kata tak adalah, tak datang lagi penyakit tu kan. Bila benda tu muncul dekat kita, ni kita kata macam belum tentu kita boleh dapat berhadapan dengan ujiannya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan uji benda yang kita lemah selalunya. Bila kita lemah dekat sesuatu tu, itulah Allah Ta'ala akan uji. Kita ni lemah dekat duit, Allah Ta'ala akan uji dekat duit. Bila kita lemah dengan godaan dunia, maka Allah Ta'ala akan uji dengan godaan dunia. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Masih orang lelaki lagi, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, orang lelaki yang sedekah ikhlas, sampai dia ni sedekah la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, dia sedekah tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu. Maknanya dia memang menyembunyikan sedekah dia. Istilah dia bukanlah masa sedekah tu dia duduk sembunyi tangan dia masuk dalam poket. Jangan kita baca literal macam tu. Jadi bila sedekah masuk tangan dalam poket sebelah, tangan dia masuk gitu. Dia kata aku ni dapatlah hadis Nabi, tangan kanan sedekah, tangan kiri tak nampak. Bukan maksud dia macam tu. Maksud dia adalah dia menyembunyikan sedekah dia tu sampai sebahagian daripada diri dia pun tak tahu. Kalau sebahagian diri dia pun tak tahu, maknanya ahli keluarga dia pun tak tahu dia buat apa. Maknanya betul-betul dia sembunyikan sedekah dia. Supaya apa? Supaya dia tak nak datang kemudian hari ada orang mula cerita pula kebaikan kita. Kita dah boleh jaga dah. Contohlah kita kata ada seorang je kawan ni yang tahu kita sedekah. Kita dah cerita, kita jaga habis dah ni. Tiba-tiba satu hari bila kita sakit tenat, kawan ni mula cerita, kita kena doakan kawan kita ni, dia ni seorang yang baik, banyak dia sedekah kat madrasah kita ni. Jadi kita pun tahu, kita tu orang tahu aku sedekah. Jadi dia rasa, dia takut datang rasa hilang ikhlas tu nanti. Ini yang kita kata payah. Dia ada satu garis halus yang membezakan sama ada kita ini buat baik sebab nak suruh orang ikut kebaikan kita, ataupun kita buat baik sebab nak riak. Dia sikit sangat beza dia. Kalau kita salah ni, kita mungkin akan dikata mula-mula kita buat tu kerana nak suruh orang ikut kebaikan kita buat. Maksudnya kita duduk sedekah, nak suruh orang sedekah juga. Tapi takut tergelincir sikit niat tu, jadi kerana hati ni satu benda yang payah nak jaga. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab tasawuf berkaitan hati ni adalah satu benda yang paling mudah berbolak-balik. Kejap gini, kejap gini, kejap gini, kejap gini. Kejap kita rasa nak buat begini, kejap rasa nak buat begini. Hati memang beginilah. Kejap kita rasa nak sokong Manchester United, kejap kita kata nak sokong Bangladesh pula. Kejap pusing-pusing. Kejap kita rasa nak makan, bila sampai menu kedai makan tu kedai kita pun, tadi rasa macam nak makan chicken chop lah. Chicken chop. Jadi isteri punya nasi sampai, macam sedap pula nasi ni. Cancel lah bang chicken chop tu, nak nasi macam ni lah. Nampak? Benda-benda begini pun hati kita mudah berubah. Apatah lagi benda-benda lain. Sebab tu hati kita ni, kita kena doa pada Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana tu ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau bagi hidayah kepada kami. Itu yang paling penting lah. Kalau kita nak pusing dengan lain-lain tu, bab makan ke, nak tukar kereta ke, nak renovate rumah ke, tu tak ada masalah. Tapi bab agama ni satu benda yang kita kena jagalah. Jangan sampai Allah Ta'ala pusing hati kita. Daripada mempertahankan Islam, jadi lawan Islam pula. Daripada ikut sunnah, jadi lawan sunnah pula. Daripada jadi orang surau, jadi orang kaki maksiat pula. Tengok, mana abang ni lama tak nampak. Dia lain ustaz sekarang. Dah dah sekarang. Dia tak nak dah jadi macam tu kan. Kerana benda ni berkaitan dengan hati. Hati dia satu benda yang payah nak jaga. Jadi sebab itulah salah satu orang yang dapat golongan lindungan Allah Ta'ala ni, dia sedekah tapi dia sembunyi sedekah dia. Yang ni tuan-tuan kita kena usaha kalau boleh dapat benda begini. Kerana kalau boleh kita ada amal kita yang kita jangan cerita ke orang. Bukan sedekah aja, amal-amal lain juga. Ada amal yang mungkin orang lain boleh nampak, orang pun nampak kerana amal tu amal umum, maklum apa semua. Kita baca Quran dan sebagainya. Tapi kita kalau boleh ada amal yang memang kita simpan sungguh, kita seorang aja tahu. Supaya mudah-mudahanlah kalau takut ada amal-amal yang kita buat orang tahu tadi tu, takut ada hilang ikhlas dia ke, tak apa-apa cantik ke. Ada amal yang kita reserve, yang sembunyi, kita seorang je tahu dengan Allah SWT. Mudah-mudahan yang tu yang dapat menyelamatkan kita dekat akhirat nanti. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia pandangan rahmat dia belum tentu kepada amal-amal besar yang kita buat ni.
belum tentu kepada solat kita, baca Quran kita, puasa kita, rajin kita datang masjid ni, belum tentu lagi. Boleh jadi ada benda-benda kecil yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suka benda tu kita buat, maka benda tu yang akan menyebabkan kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menyebabkan kita masuk syurga. Sebab tu buat baik ni jangan berkira. Kita tak tahu mana satu yang buat baik yang menyebabkan kita masuk syurga. Boleh jadi kerana kita bagi makan kucing. Kucing kita makan kat kedai makan, kucing datang, kita bagi makan. Boleh jadi tu yang menyebabkan kita masuk syurga. Boleh jadi yang kita mengajar agama apa semua ni, Allah Ta'ala tak pandang pun kerana tak ikhlas. Boleh jadi kerana kecil-kecil tu. Boleh jadi kerana kita duduk kat kedai makan, ada orang yang minta duit kerana memang betul-betul dia kelaparan. Kita bagi RM2, RM3, RM5 kat dia. Boleh jadi yang tu yang Allah Subhanahu Ta'ala pandang dan yang tu yang menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Jadinya, kalau boleh, biarlah kita ada satu amal yang kita simpan, yang mudah-mudahan yang tu dapat menyelamatkan kita dekat akhirat nanti. Kalaulah benda tu orang cerita lepas kita mati, contohlah dia kata ada orang sedekah kat tahfiz ad-diniyah ni, dia kata jangan cerita kat siapa-siapa. Saya biasa juga, biasa kita kerja NGO kan, orang tahu ustaz ni kerja NGO, jadi dia selalu sedekah kat kita dan dia pun rahsia kat kita, ustaz jangan cerita kat siapa-siapa, duit ni saya bagi untuk NGO ni, tapi jangan cerita kat siapa. Jadi kita simpan lah kan, kita simpan tak cerita kat siapa. Tapi kalaulah kita contohnya ada orang sedekah dekat tahfiz ad-diniyah, dia sedekah, dia bantu tahfiz ni, dan dia pun kata rahsiakan nama dia, kita pun rahsiakan dia. Kemudian bila dia mati barulah kita ceritakan, maka tidak ada masalah begitu, kerana orang tu telah mati. Orang tu telah pun mati dan juga tak mungkin berlaku perubahan niat dia, kerana dia dah tutup lah, buku amal dia tu dah settle lah, dia tak akan jadi riak dan amalan tu tidak akan ditarik lagi. Yang kena jaga selagi dia hidup. Jangan kita duk cerita-cerita, takut akan menyebabkan hati dia rasa ujub, dia rasa bangga diri dan sebagainya. Baik, wallahu alam. Habis hadis yang berkaitan dengan 7 golongan yang dapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungannya. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.